%23 keganasan rumah tangga kes meningkat dan 88% melibatkan wanita. Dan menjaga keperluan warga emas, orang kelainan upaya golongan istimewa di sekitar Pematang Pauh ada katil boleh laras, kerusi roda, tongkat dan cermin mata, khususnya mereka yang memerlukan secara berkala. Please request for wheelchairs. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang. Nama saya Johan Jaafar. Setiap minggu saya mengundang teman-teman dari pimpinan politik, pimpinan korporat, juga mereka dalam bidang seni, kebudayaan, sukan dan lain-lain. Dan petang ini saya berasa sangat gembira kerana bersama-sama saya ialah seorang tokoh muda yang istimewa, yang berhormat, Nurul Izzah Anwar, yang merupakan ahli Parlimen Pematang Pauh. YB, saya mengucapkan selamat datang kepada YB dan terima kasih kerana dapat meluangkan masa. Terima kasih Tan Sri. Saya nak mulakan perbualan kita pada petang ini. YB pada tahun 2018, ya, YB dinobatkan sebagai wanita paling berpengaruh di CEO Summit di Singapura, ya. Dan salah satu daripada perkara yang YB sebutkan, YB menerima anugerah itu dengan harapan ia akan menuju pada further empowerment of women di mana-mana, terutama wanita di Malaysia. Ya. Apakah YB puas hati dengan pencapaian wanita setakat ini, baik dalam politik ataupun dalam bidang-bidang yang lain? Terima kasih Tan Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Saya memang sangat teruja sebenarnya kerana banyak mengikuti Tan Sri sendiri, bukanlah nama baru, ya. Sangat tersohor. Justru hari ini bila tanyakan soalan tersebut daripada peringkat awal dalam siri-siri artikel pandangan yang saya lontarkan, saya mendesak supaya agenda pengupayaan wanita termasuklah perlindungan untuk kanak-kanak itu diarus perdanakan sebagai agenda utama kabinet, agenda utama pentadbiran. Jadi seolah-olah merentasi kementerian, kerajaan, agendanya kedua-duanya untuk mengangkat termasuklah golongan rentan. Kerana itu di bawah portfolio wanita. Akhirnya mungkin daripada pandangan ramai, kelemahan daripada peringkat Kementerian Wanita sendiri beberapa telah diumum oleh kerajaan jawatan kuasa kabinet bagi mengutamakan kebajikan golongan rentan. Jadi pada saya itu mungkin satu dalil utamalah, walaupun kita bersyukur diangkat, tapi pada masa yang sama kita harus melakukan lebih banyak lagi sebagaimana diusahakan dahulu oleh Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Kalau Tan Sri ingat, pada awalnya ada 3 rang undang-undang yang diutamakan sebelum langkah syaratan. Pertama, untuk memperkenalkan undang-undang anti gangguan seksual. Kedua, untuk mengangkat status pekerja sosial. Dan ketiga, untuk warga emas. Jadi pada saya, sekarang bila dah wujudkan jawatan kuasa kabinet, untuk kita benar-benar lihat secara konkret hasilnya kena perkenal 3 RUU ini. Dan kedua, untuk memastikan segala yang dirancang dilaksanakan sampai ke peringkat bawahan. Contoh skim Aisuri. Begitu baru kita boleh nilai impak dan kesan kepada wanita. Termasuklah sosioekonomi dan keadaan yang selamat buat kanak-kanak. Kes berterusan tanpa tindakan yang tuntas.
mewujudkan akta, memungkinkan akta menjadi kenyataan itu satu hal, tetapi realitinya lah pelaksanaannya, YB. Apakah YB rasa bahawa dari segi pelaksanaan itu mengikut rancangan ataupun plan yang dipikirkan pada peringkat itu? Oh, Tan Sri memang tepatlah kepada sasaran dari segi kritikan tersebut. Memang dalam setiap perkara, undang-undang hanyalah satu dimensi. Ya, kita bercakap tentang dimensi pelaksanaan, dimensi sampai ke tahap bila dah dijatuhkan hukuman. Berapa undang-undang di Malaysia ini yang sebenarnya mencapai sasarannya? Adakah the degree of successful prosecution dari segi kes-kes yang dibawa? Jadi kalau di peringkat APPGM, Jawatan Kuasa Merentas Parlimen yang dipengerusikan oleh Datuk Azalina, isu reformasi penjara dan isu tahanan lainnya, kita sentiasa membincangkan dari peringkat mereka yang didakwa di mahkamah ke peringkat bagaimana para hakim, magistrat menjatuhkan hukuman, dan bila dah keluar daripada institusi, contohnya, apakah proses perlindungan atau rehabilitasi untuk memberikan mangsa selalunya masuk penjara, contohnya ini adalah akibat kemiskinan, mendapat peluang kedua untuk membina kehidupan yang baru. Jadi pada saya kita masih kurang jaringan. Kita seolah-olah bergerak dalam silo ataupun cara berbezalah dan berasingan. Di situ terletaknya bila kita nak pantau, kita kena tengok integrasi harus kukuh dan mampu melahirkan impak kepada mangsa ataupun orang yang kita mahu lindungi. Tapi kita harus juga ingat Yang Berhormat bahawa ini merupakan cabaran yang besar, bukan mudah Kita ada undang-undang, kita ada peraturan, kita ada banyak akta dan sebagainya, tetapi dari segi pelaksanaannya satu hal yang lain. Tetapi apakah salah satu daripada puncanya adalah kerana kita kurang perwakilan daripada wanita dalam misal kata decision making processes ataupun decision making process yang memungkinkan bahawa mereka punya suara yang lebih lantang untuk memastikan semua ini berlaku. Saya setuju Tan Sri, memang penting ada suara. Pada masa yang sama, kita juga kena desak lelaki yang dipilih sebagai wakil rakyat ataupun yang diangkat sebagai menteri untuk mengutamakan, menjadikan ia sebagai mengikut aulawiyatnya. Jadi isu kalau nak katakan Kementerian Wanita diberikan peranan tertentu, tapi Kementerian Wanita seringkali dilihat sebagai kementerian kedua selepas kementerian contohnya pertahanan ataupun kementerian dalam negeri. Sedangkan dalam pandemik, yang menjaga golongan rentan yang sangat tertekan dari segi sosioekonomi ini adalah Kementerian Wanita. Siapa yang kita pergi? Siapa yang kita rujuk bila kita sakit? Kementerian Kesihatan. Jadi perspektif ini memang kita perlukan lebih banyak perwakilan wanita, tapi pada saya jangan dengan mudah melepaskan mereka daripada pertanggungjawaban. Sama ada Perdana Menteri ataupun wakil rakyat ataupun ketua kampung, semua ada tanggungjawab masing-masing. Tidakkah Kementerian Wanita itu pernah dipimpin oleh seseorang yang pada kedudukan yang sangat penting timbalan Perdana Menteri? Timbalan Perdana Menteri, Alhamdulillah. Saya rasa memang ketika itu saya rasa memang sesuatu yang sangat positif sebenarnya. Jadi kita nak membuat satu anjakan paradigma, kejutkan sedikit daripada tidur kadang-kadang, dan sayangnya tak dapat berterusan. Mungkin itu satu pencetus yang boleh kita ulangi di masa hadapan. Perkara ini adalah perkara yang membabitkan soal dasar yang lebih holistik, dan kemudian sepatutnya hal seperti ini adalah gender bias, maksudnya buta gender lah. Betul buta gender. Tetapi nampaknya tanggungjawab menyelesaikan masalah wanita dan kanak-kanak ni terletak pada wanita dan kanak-kanak. Kemudian belanjawan tak cukup, bajet tak cukup, sedangkan jumlah bertambah. Jadi pada saya memang betul punca kuasa. Kalau dalam bab kementerian, kalau kami dalam PAC nak audit, dia akan tanya, okey, punca kuasanya di mana? Sekarang dah diangkat oleh Perdana Menteri, kalau kurang dan tak berkesan, salahnya Perdana Menteri lah kan?
YB, kalau kita perhatikan dalam bidang korporat, kita ada sasaran untuk memastikan bahawa ada perwakilan atau representation wanita 30% atau 30%. Tetapi nampaknya sasaran itu tak dapat dicapai sehingga ini. Apakah YB puas hati dengan representation wanita misalnya dalam Dewan Negara, Dewan Rakyat dan juga ahli dewan dalam Dewan Negeri? Memang jumlahnya sangat ialah tidak begitu memberansangkan. Kita bercakap bawah 11%. Kalau di parlimen sudah tentu kita kena berusaha lagi. Dan selalunya kita naklah juga perwakilan tu menggambarkan jumlah wanita di Malaysia hampir setengah, 50%. Jadi pada saya banyak lagi yang harus kita lakukan. Tapi berbalik kepada soalan asal Tan Sri tadi. Bila diwujudkan jawatan kuasa kabinet, kita mahulah juga bukan soal pewujudan kabinet semata-mata, tetapi langkah-langkah supaya di setiap peringkat wanita itu diberikan keupayaan, diberikan ruang untuk memilih dengan lebih mudah. Contoh, bukan semua mahu menjadi ahli politik, tapi mungkin kerana landscape-nya sangat membebankan kepada wanita yang menerusi pandemik mengalami dipanggil beban berganda. Mereka lah the main caregiver, mereka lah yang pertama kena tinggalkan kerjaya dan mereka juga yang tergolong dalam sektor informal tanpa perlindungan insurans kerja ataupun perlindungan sosial. Kita tahu bahawa kita ada separuh daripada rakyat kita adalah wanita. Tetapi nampaknya itu tidak reflect atau tidak menggambarkan situasi perwakilan wanita dalam berbagai lapangan. Okey, apakah ini kerana sistem politik itu misoginis sifatnya ataupun memang Tan Sri tanya leading question Tan Sri. Kalau kat mahkamah dia kata leading question. Tapi leading question saya pun nak sambutlah bola tanggung YB tu. setuju dengan saya? Saya agak setuju Tan Sri. Memang ada elemen tersebut, tapi alhamdulillah pada masa yang sama ada juga kesedaran. Contohnya siapa sangka Tan Sri JJ bertanyakan hari ini isu misogynist, dan pada saya itu perkembangan yang sangat positif. Betul, kerana ia bermaksud bila ada kesedaran maka dengan sendirinya melahirkan langkah-langkah tertentu, tindak balas supaya kita lebih sensitif dan lebih meraihkan hubungan yang sihat dalam ruang bekerja. Macam contoh di parlimen. Ada banyak juga kecaman sekiranya disuarakan komen-komentar yang misogynistik ataupun sexist, dan kerana itu dari segi laki tubi kita kena faham ada dua cabang utama yang mengakibatkan perkara sedemikian. Satu, kita gunakan cabang untuk undang-undang, tapi pada masa yang sama pembudayaan. Kita juga kena faham mungkin kadang-kadang latar belakang keluarga dan sosial. Maksudnya ia merupakan perjuangan yang sentiasa perlu diteruskan dengan empathy, termasuklah punitive action. Okey, YB. 2018. Okey. Saya nak masuk gear 3 ni. Saya tahu. Saya nampak dah cara Tan Sri. Tiba-tiba, YB Nurul Izzah melepaskan semua jawatan kerajaan, parti, yang tinggal cuma kedudukan YB sebagai ahli parlimen Pematang Pauh. Mengapa? A, apakah YB kecewa dengan Pakatan Harapan ketika itu? B, apakah YB kecewa dengan PKR? C, apakah YB kecewa dengan ayah YB sendiri? D, apakah YB merasakan bahawa keadaan atau harapan untuk YB memasukkan reform dan sebagainya sudah gagal dan sebagainya? Atau keempat-empatnya sekali? Sebenarnya Tan Sri, saya selalu melihat peluang kita untuk berjuang, peluang kita untuk menambah nilai, dia ada di mana-mana. Sama ada kita dalam bidang politik ataupun kita dalam ruang lingkup seorang suri rumah ataupun seorang ibu yang bekerja. Kita sentiasa diberikan ruang untuk berbakti. Semasa saya mula-mula ambil keputusan tahun 2008 untuk bertanding, saya ingat lagi nasihat yang diberikan oleh Nakib
nakib saya. Yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu termasuk wanita adalah yang paling banyak berkebajikan untuk semua. Jadi isu berkebajikan ini seolah-olah digambarkan sebagai sebuah perlumbaan. Fastabiqul khairat. Berbalik kepada soalan Tan Sri, jadi pada saya nampak pengaruh saya lebih kepada kuasa aliran elektrik yang boleh membantu mengutamakan isu-isu tertentu, bukanlah sebagai a form of currency ataupun mata wang. Jadi saya susah sedikit untuk selesa dengan kedudukan ataupun pangkat. Kerana selalunya akan dihisapkan, jadi dihitung. Mungkin akhirnya saya lebih selesa dalam ruang lingkup yang ada ketika itu untuk menumpukan kepada kerja-kerja di lapangan. Saya dah lama berkempen, Tan Sri. Saya berkempen sejak tahun 1999. Maksudnya elections 1999. Setiap saat cuti SEM je, saya membantu pembangkang untuk berkempen. Dan ketika itu saya selalu macam, kita berhadapan dengan kekalahan. 2004 satu kerusi sahaja. Jadi dalam minda saya tidak ada kamus atau perkataan putus asa. Hanya pada tahun 2018 saya nampak peluang bagi saya untuk belajar menerusi projek-projek rintis. Saya telah berjaya meyakinkan Profesor Fatimah Kari contohnya, pakar ekonomi. Kita nak buat antara my dream lah impian saya untuk melaksanakan kajian indeks kemiskinan pelbagai dimensi di Permatang Pauh. Jadi untuk zaman masa COVID bila saya dah dapatkan Profesor Fatimah, masa yang terluang itu daripada berpolitik dengan di peringkat arus perdana, mampu saya tujukan untuk kerja-kerja ini dan akhirnya diangkat oleh Tok Pa untuk 10 projek kajian kemiskinan di seluruh negara. YB rasa orang percaya pada alasan yang YB berikan? Tan Sri tak baik pula puasa. YB What is this? tak jawab soalan saya tu. Apa yang dikatakan oleh Allahyarham Datuk Siddiq Fadil, dia kata yang kita perlu jawab yang wajib, soalan-soalan yang wajib jawab ni daripada Munkar Nakir je, Tan Sri. Okay. Tak apalah, saya anggapkan bahawa itu adalah jawapan. Okay? Tapi YB melepaskan jawatan daripada ni jawatan yang penting dalam parti, dalam PKR. YB adalah naib presiden ketika itu. Dan kemudian betul YB nak menyumbang, YB dengan teori YB, pandangan YB semua dari segi idealisme kita tak persoalkan. Tetapi dalam parti ada sistem ataupun hierarkinya itu sendiri. YB, you have to be somewhere, kan? Kena ada di mana-mana. Kan? Inilah sebab kita buat temu ramah ni. Termasuk nak tanya soalan ni lah ni. Jadi sebenarnya orang banyak kecewa kenapa YB tak berada kali ini juga. Saya rasa yang berbalik kepada soalan yang Tan Sri sebut tadi. Kita langkah ataupun antara alasan sebenarnya dah dilihat menerusi langkah Sheraton. Saya banyak mengamati trend-trend tertentu. Jadi bila saya dah lahirkan, mungkin saya lebih tertumpu kepada protes menuju langkah Sheraton. Saya dah nampak beberapa the signs were there. Tapi tak bermaksud saya tidak bersama PH. Kita kena ingat, Tan Sri, yang bersama, yang masih di sini adalah mereka yang setia dan tidak mensabotaj kerajaan yang diundi oleh rakyat. Betul. Dia jadi dari segi hidup kan dia ada pusingan dia. So sistem peti undi demokrasi pun ada pusingan dia. Jadi kita kena hormat walaupun Barisan Nasional ke atau apapun. Jadi pada saya hanya saya boleh menambah nilai dengan lebih baik lagi menerusi cara ini. Tidakkah lebih baik YB berada dalam kedudukan yang tinggi dalam parti dan dengan cara itu YB lebih mudah menyumbang? Sebab kita harus tahu bahawa sistem politik itu begitu. Kita tak dapat elakkan. Benar. Tapi pada masa yang sama juga mungkin saya agak keras dalam beberapa pandangan dan saya tak mahu saya menghormati syura. Jadi bila saya tak boleh nak meneruskan lagi mungkin pandangan tertentu
Jadi saya fikir ini langkah yang terbaik. Maksudnya pada ketika itu YB kecewa lah, tak dapat nak menyampaikan dalam hidup Tan Sri tentu ada kita kecewa, ada Ya. kita gembira, Ya. tapi kekecewaan itu pada saya tidaklah mencakupi secara keseluruhan. Dia lebih kepada mari kita fikirkan secara optimistik, pragmatik dan juga positif apa yang kita boleh lakukan dengan lebih baik lagi. Apa Jadi yang boleh- option tertentu Tan Sri, Ya. dia bukan lahir semata-mata daripada kekecewaan. Ya. Macam Winston Churchill always said, right? Ya, ya. This is not the end. This is the beginning of the end. So, begitulah. Okey, Or the apakah end yang of the boleh beginning. Okey, saya nak tanya, apakah Ya. yang boleh YB buat kalau YB tak ada kedudukan dalam parti? Sekarang ini, Ya. itu ya Tan Sri, berbalik kepada jawapan saya awal. Kita sentiasa lihat kuasa itu seolah-olah macam currency, mata wang. Kita kena ada kedudukan, kita ada pangkat. Tapi kalau dinilai prophetic leadership, Ya. kuasa ya digambarkan dalam buku New Power juga ya sebagai a form of electrical current. Ya. Jadi saya rasakan bila kita nampak hanya daripada peringkat kekuasaan semata-mata, dia macam tidak mencakupi apa yang mampu kita buat secara bersama. Jadi saya suka bila beberapa idea yang saya lontarkan dan bakat-bakat yang saya nampak macam Profesor Fatimah Kari contohnya. Ya. Arus elektrik itu yang mampu mengupayakan bakat tersohor. I mean, she is a renowned poverty expert. Ya. Mungkin itu yang lebih tepat buat saya. Ya. YB. Oh my God, tak habis lagi. Ya, dalam konteks ini, Ya, kalau Tan Sri. kita perhatikan, Saya tak bertanya- orang saya tak meletakkan bertanya harapan soalan. yang tinggi pada YB. Ya. Orang meletakkan harapan yang tinggi. Dan saya percaya ahli-ahli Ya. parti, ahli-ahli PKR Ya. mungkin banyak Tan Sri, kecewa. ahli kita ke? Saya tidak ahli. Oh, macam bunyinya tidak macam-macam, menjadi, Tan Sri. tapi Ya. saya di antara orang yang turut sama kecewa. Kerana YB tidak Ya. bertanding dalam kedudukan parti kali ini. Ya. Maksud saya begini, orang melihat YB sebagai potensial pemimpin yang akan mengambil alih kuasa. Ya. Mahu tidak mahu hal itu harus kita terima. Tapi Tan Sri, dalam peranan yang kita buat ini, mungkinlah saya melihat diri saya secara sebagai seorang yang boleh menghubungkan jambatan. Ya. Ada satu ketika saya memang mahu kita mengutamakan Malaysia dan saya telah pakai segala option ke arah memastikan kita menang dalam pilihan raya menerusi ruang lingkup yang kecil lah daripada pihak saya. Jadi sudah tentu I'm still here. Saya masih bersama. Hanya mengambil kira beberapa situasi termasuklah kekecewaan Tan Sri. Ini mungkin option yang terbaik buat masa ini. Okey, apa pandangan YB tentang kedudukan PKR sekarang? Saya dah lahirkan menerusi surat saya kepada semua anggota. Saya maklumkan kepada mereka tumpuan saya untuk kempen Ayuh Malaysia. Dan insya-Allah kalau diberikan kerusi untuk bertanding, saya memang sangat alu-alukan lah ya. Saya mahu terus bertanding dalam pilihan raya yang akan datang sekiranya diputuskan oleh pimpinan. Tapi pada masa yang sama, setiap organisasi sudah tentu mereka punya ruang untuk memperbaiki dan alhamdulillah keadilan merupakan parti pertama yang telah memperkenalkan mekanisme satu anggota satu undi untuk meraihkan demokrasi. Juga parti yang pertama yang telah membuat undian atas talian. Dan antara yang terkedepanlah kerana punya presiden wanita satu ketika dahulu dan target sasaran 30% wanita memang diangkat dengan serius di setiap ruang pertandingan. Apapun saya memang harap dalam ruang lingkup yang ada dan dalam peluang yang ada kita sentiasa berusaha untuk merapatkan saf. Kerana kita tak mahu bila kita ada pertandingan, ia harus sihat dan menambah nilai kepada pilihan raya umum. Saya sebut sebelumnya kan tak mahu menang sorak kampung tergadai. Tak maulah segala-galanya dipinggirkan. Lebih-lebih lagi bila parti dah berusia daripada tahun 1999. Lebih 2 dekad. Jadi kita sudah tentu mahu lebih
utuh daripada sebelumnya. YB, saya nak tanya YB, dalam YB sebutkan tentang keperluan untuk PKR mengukuhkan SAF dan sebagainya, tetapi dalam pertandingan timbalan presiden, timbalan presiden sekarang. Ini pun nak tanya juga. yang sedang berjalan ni, nampaknya panas. Panas. Saya sejuk sekarang Tasri. Saya rasa sejuk. Tidakkah YB rasa kemungkinan untuk nampaknya ada macam-macam lah yang berlaku, kita semua ikuti tidakkah YB rasa khawatir benda ni apa yang berlaku, peristiwa Datuk Seri Azman dengan Rafizi pada satu ketika dahulu akan berulang dalam konteks YB Saifuddin dan juga Rafizi kali ini? Pertamanya saya rasa individu seperti Datuk Seri Saifuddin dan Rafizi Ramli itu jauh berbezalah daripada apa yang disebutkan tadi. Jadi memang tak boleh disamakan daripada nilai pandangan saya lah secara peribadi, mengenali mereka semua agak lama. Tapi pada masa yang sama sudah tentu kalau diberikan pilihan, kita mahulah tumpuan kepada pilihan raya umum. Tapi sekarang dengan proses yang telah dimulakan, saya percaya daripada perbincangan perbualan saya dengan Rafizi, kita memang melihat segala usaha. Saya nampak diri saya ni macam sebahagian bergenerasi X lah. Life is a mission. Jadi kalau kita ada peluang untuk bantu, then we proceed. Kalau tidak terpilih, sudah tentu ada cara-cara lain untuk menambah nilai. Itu seharusnya menjadi tumpuan, dan saya percaya kedua-dua sosok ini memahami cara Datuk Saifuddin berucap pun gentlemanly, tapi sudah tentu kita nak kembali kepada perjuangan asal kita, iaitu menang dalam pilihan raya dan menjaga agenda berkebajikan untuk rakyat. It's not easy, Tan Sri. Sebagaimana yang saya sebutkan di peringkat awal dulu, clearly kalau ikut apa yang mahu di hati, kita mahu ditunda beberapa perkara dan sebagainya. Tapi hidup ini proses dan selalunya we cannot get whatever that we want. Okey, saya tak mau tanya YB nak sebelah siapa. Saya tak nak tanya soalan tu. Bukankah itu sudah terang lagi bersuluh, Tan Sri? Okay. Mahu lagi apa lagi mahu ditanya, Tan Sri? Okey, saya cuma nak tanya satu soalan. Kalau kita perhatikan prestasi PKR akhir-akhir ini di Melaka, dia tak menang satu pun. Kemudian di Sarawak, daripada 28 kerusi yang ditandingi, 22 hilang wang pertaruhan. Dan di Johor, menggunakan bendera ataupun lambang PKR saja dia menang satu. Okey, apa pandangan YB tentang strategi untuk memperkukuh masa depan? Saya rasa Tan Sri memang semua ini merupakan kejutan bukan sahaja untuk keadilan, tapi banyak lagi parti lebih-lebih lagi dikala undi bagi UMNO dan Barisan Nasional itu kiranya solid. Maksudnya pengundi base mereka, pengundi asal mereka keluar untuk mengundi secara berbondong-bondong, walaupun peratusan mengundi untuk mereka, dokongan tidak bertambah sangat, sebenarnya berkurangan. Saya rujuk kepada kajian UiTM 2018, antara punca utama kejatuhan Barisan Nasional pada PRU ke-14 adalah peratusan keluar mengundi orang muda yang tinggi. Sampai 41% jumlah undi. Orang muda merupakan kingmaker sebenar PRU ke-14. Sekarang daripada negeri-negeri yang Tan Sri sebut, khusus termasuklah Johor, hanya 54.92% mereka yang layak mengundi membuang undi selepas penggazetan pendaftaran pemilih automatik. Jadi kalau di Melaka 65.85%. Dibandingkan dengan 83, 82% semasa PRU ke-14. Jadi pada saya, kerana itu kita katakan tumpuan pengundi atas pagar yang tak nak mengundi ni kan, mereka merupakan kingmaker. Mereka boleh melahirkan outcome, keputusan yang berbeza. Jadi tinggal lagi, mungkin mereka rasa kecewa kan dengan ahli politik. Kami yang setia pun rasa kecewa dengan proses. Jadi kita nak katakan bahawa undi anda bernilai dan akan membawa hasil. Ini cabaran utama. Jadi kerana itu dalam gerakan Ayuh Malaysia, bila kita nak
buat seluruh Malaysia nanti nationwide ya, jelajah itu lebih untuk mendengar maklum balas orang ramai. Kerana pada saya dalam masa pandemik kita bukan boleh bertemu sangat pengundi kan, kita kena jaga juga SOP dan sebagainya. Tapi kita kena mulakan balik, gerakkan momentum supaya mereka tahu, tengok the numbers show when you don't come out, hasilnya memang menguntungkan geng kleptokrasi. Kan saya kena sebutlah, memang betul itu hakikatnya. Selagi mereka boleh bersihkan nama, bersihkan nilai yang lebih daripada dah sebelanga dah kan, baru boleh ada outcome yang orang boleh percayai. Dan di sinilah konteks kekuatan Pakatan Harapan yang harus kita tambah menerusi kehadiran dan keluarnya pengundi atas pagar. Apakah YB rasa dalam pilihan raya akan datang ni keadaan akan kembali kepada apa yang berlaku dalam 2018, golongan muda akan keluar mengundi dan sebagainya? Itulah Tan Sri kita usahakan ya. Pada saya dah sebut tadi kan, banyak pilihan raya yang kita lalui kadang-kadang memang berkecai hati, berkecamuk fikiran, tapi tak bermaksud kalau kita tak secara strategik. Kita guna pakai kekuatan, sama ada semualah yang ada. Kalau kehadiran saya pun it's not going to be make much a difference ya. Jadi dia kena gabungkan menerusi langkah-langkah tertentu. Tapi saya percaya kalau retoriknya jelas dan berkali-kali kita sebut dan kita juga target isu yang mereka rasa dekat dengan mereka. Sekarang isu security makanan. Kita pun tahu selagi tak selesai bab bahan dedak import tu, selagi itulah lepas raya ni Tan Sri sorry I mention time ya, tapi maksudnya maksudnya harga makanan akan melambung. Naik. Dan kita kena selesaikan bab itu. Maka bila kita angkat agenda tersebut, termasuklah agenda renewable energy dan juga agenda untuk melestarikan alam. Tan Sri tengok je kebelakangan ini, cuaca ekstrim. Maka semua ini akan memberi kesan kepada pola demografi di Malaysia. Maka parti dan gerakan yang mampu meyakinkan rakyat, kalau kami diundi, kalau anda keluar, isu ini akan dibawa kepada perhatian dan dilaksanakan menerusi langkah-langkah konkret politik. InsyaAllah kita mampu menghasilkan sesuatu Pakatan Harapan telah membuat keputusan untuk meletakkan Datuk Seri Anwar sebagai pemimpin mereka untuk menghadapi pilihan raya. Komen YB? Ya, pada saya memang Barisan Pembangkang diketuai sekarang oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan tentunya dalam Pakatan Harapan sendiri banyak pemimpin yang berkaliber dan berkelayakan. Isu utama adalah bagaimana pembangkang mampu muncul sebagai pencabar utama kerajaan yang dilihat lemah dalam pentadbiran sekarang. So kita kena corral all efforts menggabungkan usaha untuk memastikan kita benar-benar menyengatlah apa yang mampu. Baru-baru ni YB ada membuat komen yang menyebabkan ada semacam letupan kecil lah, gunung berapi, mengatakan bahawa gunung berapi apa tak cakap ni? Gegaran di Gunung Kinabalu ni. Jadi YB mengatakan, saya tengok Temu Ramah Tan Sri yang dulu. Tan Sri tak pernah tanya soalan-soalan macam ni. Dengan saya je. Sebab YB generasi Y. Saya generasi Z, Tan Sri. Generasi Z. Sorry, X. Okay. X. Sebab YB Gen generasi X. Generasi X ni dia punya daya tahan dia luar biasa. Betul, that is true. Sebab itu that is true. Orang macam saya nak melatih ni sebenarnya. Banyaklah Tan Sri. Okey, YB ada menyebutkan bahawa sukar bagi Pakatan Harapan untuk menang dan sekurang-kurangnya 2 PRU lagi dan sebagainya. Tan Sri, cuba jawab kat saya, PRU ke-15 bila? Sama ada tahun ni, maksimum tahun depan kan? So of course kita ada peluang yang sangat cerah kalau pengundi atas pagar keluar. Tapi kalau pengundi atas pagar tak keluar, saya hanya mencoretkan, mengisahkan the worst case scenario. Saya mohon maaf kalau mengguris hati sesiapa. Tapi sebagai salah seorang generasi X pemimpin generasi X yang telah melihat gunung-gunung politik berapi, dah meletup pun. Maksudnya 2004 sampai satu kursi. Saya nak
Mas ketika itu undi Pak Lah sampai I think close to 90%, right? So macam bukan undi, Performance the terbaik lah pada performance, ketika itu, the seats in parliament. Jadi sudah tentu pada saya memang bila kita tengok, kan Martin Luther King always says the arc of history, it's long but it bends towards justice. Tapi you forget bila dia panjang, jadi kita kena sentiasa berhati-hati dan kita juga harus bersedia dengan sebarang kemungkinan. Mungkin itu cara saya. Jadi tapi tak bermaksud saya putus asa. Kerana itu dah saya di sini menghadap soalan-soalan berbisa daripada Tan Sri Cici. Macam juga cabaran YB yang sangat provokatif itu. Saya yang tak maksudnya provokatif. tentang PH itulah. Saya juga nak menanyakan soalan saya. Okey, saya ada soalan terakhir. Bukan tadi dah provokatif dah. Okey, ini terakhir yang baiknya lah. Soalan harmoni. Apa sebenarnya yang Nurul Izzah mahukan? Untuk Malaysia? Untuk Malaysia. Saya percaya Malaysia ini tanah air yang sangat saya kasihi. Haruslah dipimpin di setiap peringkat berpandukan keprihatinan dan juga empati. Kita seolah-olah menghadapi dua pola pertentangan. Adakah kita mahu kembali kepada extreme authoritarianism ataupun kita percaya bahawa kepimpinan yang prihatin, yang empathy. Maksudnya pemimpin yang merasakan apa yang rakyat rasa. Kerana apa? Selepas pandemik, saya mahu sangat-sangat kita kembali kepada usaha untuk melindungi dan memperbaiki kerosakan sistem yang telah didedahkan menerusi pandemik. Saya tahu banyak generasi yang hilang menerusi pendidikan, penutupan sekolah 32 minggu. Saya tahu tentang bagaimana pentingnya sektor kesihatan yang harus menerima pelaburan yang jauh lebih tinggi daripada kerajaan. Dan saya tahu juga bagaimana kita mampu mengangkat golongan rentan menerusi sistem perlindungan sosial yang lebih menyeluruh. Jadi saya nampak kalau kita sentiasa meneruskan agenda bergantung kepada sifat empathy dan keprihatinan, ada masa depan yang sangat baik untuk Malaysia. Dan saya mahu melibatkan diri ke arah Malaysia yang kalis cabaran masa depan ini. Kerana anak-anak saya di sini, inilah tanah air saya dan saya dah melalui liku-liku sejarah sebagai salah seorang pemimpin generasi X. Maka begitulah yang saya nampak Malaysia yang bakal muncul dengan penuh keprihatinan dan empati. Maka dengan itu berakhirlah perbualan saya dengan Yang Berhormat Nurul Izzah yang merupakan ahli Parlimen Pematang Pauh, sekalipun saya merakamkan kekecewaan saya lah dan juga banyak orang di luar yang merasakan bahawa YB patut bertanding dalam pilihan raya parti. Sebab banyak orang mengatakan bahawa YB ini ada punya masa depan yang baik. Salah seorang daripada pemimpin muda daripada generasi X yang berpotensi besar, dan kemudian malah orang mengatakan bahawa YB adalah PM material dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat daripada pertemuan ini. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih YB kerana dapat meluangkan masa bersama-sama dengan saya, dan bagi pihak Sinar kita sangat menghargai kehadiran YB. Maka dengan itu saya sudahi perbualan saya ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang dan semoga kita berjumpa lagi dalam program yang lain. Thank you.